Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa hukum menyambut Maulidur Rasul? Kalau kita kata wajib dibatalkan hari Khamis ni, maknanya berdosa lah kita. Hukumnya harus. Hukum menyambut Maulidur Rasul ini hukumnya harus. Tetapi cinta kita kepada Rasul, kasih kita kepada Rasul itu wajib. Tak buat perarakan pun tak ada masalah. Tak buat majlis sambutan memperingati Rasulullah pun tak ada masalah. Tetapi cinta kasih kepada Rasulullah itu wajib. Nak buat sambutan pada 12 Rabiul Awal ke 9 ke 8 ke harus, pilihlah mana-mana. Tetapi mencintai Rasulullah, kasih kepada Rasulullah sepanjang tahun itu wajib. Jadi Maulidur Rasul itu salah satu cara untuk kita menunjukkan cinta, kasih, sayang kita kepada Rasul. Jadi kalau tak dapat buat perarakan, banyak lagi cara boleh buat. Dengan mendengar ceramah ini juga salah satu daripada nak tunjukkan kita ini cinta, kasih kepada Rasul. Kita belilah di pasaran banyak buku-buku tentang Rasulullah. Kita beli, kita baca. Salah satu nak tunjuk cara kasih kepada Rasul. Kita pegang tadi, cinta, kasih kepada Rasul ini wajib. Jadi macam mana nak cinta itu? Macam-macam cara. Dalam TV ada forum Maulidur Rasul, dengar. Itu salah satu cara nak mendapat cinta kasih Rasulullah. Orang ada majlis marhaban berzanji, pergi dengar, sekurang-kurangnya masuk ke dalam hati puji-pujian kepada Rasulullah walaupun tak faham maknanya. Apa saja yang kita buat kalau boleh menambahkan kecintaan kepada Rasulullah, teruskan. Kita teruskan. Perarakan itu hanya di tempat kita ini je. Di negeri kita ini yang ada perarakan, di negara kita ini saja. Sepanjang saya duduk 4 tahun di Jordan dulu, tak pernah pula ikuti perarakan Maulidur Rasul di sana. Kontingen Malaysia, kontingen Indonesia, tak ada pula di bab itu. Maknanya itu salah satu cara mengikut kreativiti masing-masing. Jadi hukum sambutan itu harus. Harus jagalah adab dan etika tata susilanya, dan insya-Allah dapat pahala. Dan kalau kita tak buat pun, maknanya tidaklah sampai mendapat dosa. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, untuk kita cinta kasih kepada Rasulullah ini, untuk melahirkan cinta itu, kita kena tanya dulu, kenapa wajib kita cinta kepada Rasul? Minggu lepas kita dah bercerita, berkongsi di sini. Salah satu sebabnya ialah sebagai tanda terima kasih kita sebagai dilahirkan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat yang dicemburui oleh nabi-nabi yang lain. Itu salah satu sebab mengapa kita kena kasih, cintakan Rasul. Di tempat yang lain ada saja bercerita kenapa kita kasih cinta kepada Rasul ini, kerana Rasul ini manusia terhebat yang pernah dilahirkan di muka dunia. Dan pada malam ini dengan waktu yang ada ini, kita buka kitab malam ni, dengan waktu yang ada ini nak tambah satu lagi sebab mengapa kita wajib cintakan Nabi, cintakan Rasul. Salah satu sebabnya ialah kerana Nabi dan Rasul yang tidak memerlukan kita sangat cinta dan kasih kepada kita. Kita ini memerlukan Rasul. Rasul tak memerlukan kita. Sebab Rasul ini, mana Allah SWT ghafara ma taqaddama min zambihi wa ma ta'akhir. Allah dah ampunkan dosa Rasul ini daripada awal hingga ke akhirnya. Rasul ini confirm dah mendapat al-wasilah, kedudukan yang tertinggi dalam syurga. Rasulullah tak memerlukan kita. Kita yang memerlukan Rasulullah. Rasulullah yang tak memerlukan kita, cinta kasih kepada kita. Maknanya tak erti bahasalah kita kalau kita pula tak cinta kepada baginda. Jadi salah satu sebab mengapa kita wajib cinta kasih kepada Rasul, kerana Rasulullah SAW sangat cinta, sangat kasih, sangat sayang kepada kita selaku umat baginda. Dalam suatu hadis, dalam suatu majlis, Rasulullah SAW berucap di hadapan para sahabat, Wadattu anni laqitu ashab, wadattu anni laqitu ikhwani. Aku rindu sungguh untuk bertemu dengan ikhwan-ikhwanku, dengan saudara-saudaraku. Di hadapan Rasulullah ini para sahabat. Jadi terdetik pula hati sahabat, kami ini dah berada di depan baginda, kenapa baginda masih nak merindui lagi? Jadi sahabat kata, ya Rasulullah, alaysa nahnu
ikhwanuka, bukankah kami ini saudara mara kamu? Rasulullah nak mententeramkan hati para sahabat ini supaya tak timbul salah faham. Rasulullah kata, antum ashabi, kamu semua sahabat-sahabatku. Walakinna ikhwani alladzina amanu bi walam yarawni. Tetapi aku maksudkan saudara-saudaraku ialah mereka yang beriman kepadaku, sedangkan mereka tidak pernah menatap wajahku. Yang Rasulullah rindukan tadi ikhwan, saudara-saudara baginda. Siapa saudara ini? Saudara baginda ialah alladzina amanu bi, yang mereka itu beriman kepadaku, beriman kepada Rasulullah SAW. Walam yarawni, walaupun mereka ini tidak ada hubungan darah dengan Rasulullah, mereka tak hidup sezaman dengan Rasulullah, mereka tidak pernah bertemu berjumpa dengan Rasulullah, mereka tidak pernah menatap wajah Rasulullah, tetapi mereka ini tetap beriman dengan Rasulullah. Ini yang Rasulullah rindukan. Siapalah agak-agak orang bertuah ini yang tak pernah bertemu, tak pernah berjumpa, tetapi tetap beriman kepada Rasulullah, beriman kepada Allah? Siapalah agak-agak mereka ini? Semoga mereka itu kita lah, semoganya begitu. Kita ini tidak ada hubungan darah dengan Rasulullah, keturunan Melanau tuling. Bukan, tak ada sedikit pun keturunan Arab daripada mana-mana, Yaman ke mana, tak ada. Memang keturunan betul-betul original sini. Tak pernah bertemu, tak pernah berjumpa dengan Rasulullah, belum ada kesempatan nak melawat makam Rasulullah, tetapi kita tetap beriman, cinta, kasih kepada Rasulullah. Semoga kita inilah antara yang dirindui oleh Rasulullah SAW untuk bertemu dengan kita. Jadi kalau Rasulullah rindu nak jumpa dengan kita, tiba-tiba kita tak ada perasaan kepada Rasulullah, kurang ajar betul lah kita ini. Dan dalam satu hadis yang lain Rasulullah sebut, tuba liman ra'ani wa amana bi marrah. Bertuah sungguh siapa yang sempat hidup denganku, menatap wajahku dan beriman kepadaku. Berapa banyak tuahnya? Marrah, sekali. Sahabat-sahabat yang hidup bersama Rasulullah bertuah kerana dapat menatap wajah Rasulullah, dapat mendengar secara direct suara Rasulullah, hadis-hadis Rasulullah dapat dengar secara direct, dan mereka ini beriman kepada Rasulullah. Bertuah betul mereka ini. Tetapi Rasulullah sebut, wa tuba liman lam yarani wa amana bi sab'a marrat. Tetapi mereka yang tak sempat bertemu dengan aku, tidak sempat berjumpa dengan aku, tetapi tetap beriman kepadaku, mereka ini sab'a marrat, 7 kali lebih beruntung daripada mereka yang sempat dengan aku. Agak-agaknya kalau kita ini ditakdirkan kuasa Allah, Allah boleh buat apa saja. Kita ini hidup sezaman dengan Rasulullah, confirm ke kita akan beriman dengan Rasulullah pada ketika itu? Dengan saingan, dengan godaan yang diberikan oleh Abu Lahab, Abu Jahal, macam-macam diberikan, agak-agak kita ini kelompok mana? Kumpulan Abu Jahal yang kaya raya, senang lenang ke, dengan kelompok Nabi kita Muhammad SAW bersama para fakir miskin dan hamba abdi? Belum tentu kita akan dalam kumpulan Rasulullah. Agak-agaknya bila kita hidup sezaman Rasulullah, sanggupkah kita tinggalkan harta benda semata-mata nak ikut Rasulullah, berhijrah ke Madinah? Belum tentu. Tetapi kita hari ini hidup berapa lama, 1400 tahun daripada zaman Rasulullah. Alhamdulillah, walaupun tak pernah jumpa, tak pernah bertemu, tetapi kita tetap sayang, kasih, cinta kepada Rasul. Kita tetap belajar untuk mengikuti sunnah Nabi, tetap belajar untuk mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah. Semoga kita lah yang disifatkan ini bertuahnya sab'a marrat, 7 kali bertuah daripada mereka yang hidup sezaman dengan Rasulullah tetapi tidak beriman dengan baginda. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, sayangnya Rasulullah SAW pada suatu hari Sayyidatina Aisyah bertemu dengan Rasulullah, dan Sayyidatina Aisyah kata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, doakan kebaikan untuk saya. Ni suami isteri nak bermanja, isteri nak bermanja dengan suami. Ya Rasulullah, doakanlah ya Rasulullah. Jadi Rasulullah pun berdoa. Depan-depan tu juga Rasulullah berdoa. Apa doa Rasulullah? Allahumma ghfir li Aisyah ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhar wa ma asarrat wa ma a'lanat. Tersenyum Sayyidatina Aisyah. Kalau kita senyum juga.
Sebab kita tahu mesti doa baik-baik, takkan doa yang buruk. Apa maksud doa Rasulullah ni? Allahumma, ya Allah, ighfir li Aisyah, ya Allah ampunlah dosa Aisyah, ma taqaddama min zambiha wa ma ta'akhkhar, dosa-dosanya yang lepas, dosa-dosanya akan datang, ampunlah dosa-dosa Aisyah ya Allah. Wa ma asarrat wa ma a'lanat, dosa-dosa yang tersembunyi, dosa-dosa yang dibuat secara terang-terangan, dosa yang sengaja, dosa yang tak sengaja, ya Allah ampunkanlah dosa Aisyah. Kemudian Aisyah tersenyum lebar. Rasulullah tanya, "Wahai Aisyah, kenapa tersenyum sangat ni? Kenapa gembira sangat?" "Ya Rasulullah, kenapa tak gembira? Yang doakan ini Rasulullah. Bukan sekadar suami, tapi suami ini Rasulullah. Dan doa Nabi ini mana pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala?" Wahai Aisyah, jangan seronok sangat. Kalau kamu nak tahu, itulah Rasulullah sebut, "Wallahi innaha la da'wati li ummati fi kulli salah." Wahai Aisyah, kalau kamu nak tahu, itulah doa aku setiap kali lepas solat untuk setiap umatku. Kita pernah, kita ni banyak mana selawat kepada Rasulullah. Tetapi Rasulullah sebut, "Innaha la da'wati." Wahai Aisyah, itulah doaku li ummati, bagi umatku, fi kulli salatin, setiap kali dalam solatku. Nak ceritanya kasihnya baginda kepada umatnya, termasuk kita hari ini yang ada dalam surau ini. Rasulullah walaupun tak pernah jumpa kita, tetapi Rasulullah mendoakan keampunan, kebaikan untuk semua umatnya, termasuk kita yang hidup pada hari ini. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, kalau kita nak sebut satu persatu kisah Rasulullah ini, maknanya cinta kasih Rasulullah kepada kita ini tidak perlu dipertikaikan. Cuma yang masalah yang perlu dipertikaikan, cinta kasih kita kepada baginda. Dan dalam suatu hadis yang lain, para sahabat ini dengar Rasulullah sebut. Ini Abdullah bin Abbas kata, "La yarda Muhammad wahidun min ummatihi finnar." Rasulullah SAW tidak redha seorang pun di kalangan umatnya ini dihumban ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Maknanya sampai ke tahap tu Rasulullah tak nak kalau boleh semua sekali umatnya ini masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dalam suatu hadis yang lain Rasulullah sebut kepada para sahabat, "Kullukum yadkhulunal jannah." Semua kamu akan masuk syurga, illa man aba. Kecuali orang yang tak nak. Orang yang tak nak macam mana lagi? Dan Rasulullah nak minta doa pun dia tak nak. Rasulullah nak suruh masuk syurga pun dia tak nak. Apa boleh buat? Semua kamu akan masuk syurga illa man aba, kecuali orang yang tak nak. Lalu sahabat tanya, siapa yang tak nak tu Rasulullah? "Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba." Sesiapa yang taat kepada aku, taat kepada perintah Allah, taat kepada arahanku, mereka itu masuk syurga. Wa man asani faqad aba. Dan sesiapa yang menderhaka kepadaku, menderhaka kepada ajaran yang aku bawa, orang inilah orang yang tak nak masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi antara cara nak tunjukkan cinta kita, kasih kita kepada Rasulullah, antaranya selain daripada berselawat, ialah jangan lupa membaca doa selepas azan. Okey, kerana antara intipati doa selepas azan tu, wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'atah, ya, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikurniakan kepada Rasul kita al-wasilah. Al-wasilah, apa itu al-wasilah? Wasilah ini ialah al-manzilatul aliyah, kedudukan yang tertinggi di sisi Allah. Dan Rasulullah sebut, wasilah ini hanya Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk seorang saja. Dan aku harapkan seorang itu ialah aku. Dan sesiapa yang mendoakan wasilah untukku, layak untuk dia mendapat syafaatku. Dari salah satu nak tunjuk cinta kasih kita kepada Rasulullah, di samping kita nak mengharapkan syafaat daripada baginda, jangan lupa untuk baca doa setiap kali selepas azan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ambil lagi beberapa minit, beberapa hadis kaitan dengan cinta kasihnya Rasulullah kepada kita, untuk kita menimbulkan cinta kasih kita kepada baginda. Rasulullah ini kalau boleh setiap permintaan umat dia nak tunaikan. Kalaulah permintaan itu boleh menyebabkan umatnya beriman kepada Allah, apa sahaja Rasulullah sanggup minta kepada Allah.
Ini terbukti dalam kisah yang diceritakan kepada kita oleh Sayyidina Abbas, Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Dia kata qalat Quraisyun lin Nabi, kata orang Quraisy kepada Nabi, ud'u lana rabbaka an yaj'ala lana safa dhahaban wa nu'minu bik. Ya Muhammad, ud'u lana, doakan kepada Tuhan kamu, doakan kepada Allah kamu supaya menjadikan bukit Safa itu emas. Jadi satu bukit itu menjadi emas. Apa janji umat dia? Apa janji orang Quraisy musyrikin pada ketika itu? Wa nu'minu bika. Dan kalau engkau berjaya menjadikan bukit Safa ini emas, kami akan beriman kepada kamu. Qala wa taf'alun? Rasul tanya lagi, betulkah kamu akan beriman? Ya, kami akan beriman. Jadi Rasulullah ini sanggup buat apa saja kalau syaratnya beriman kepada Allah. Apa kata Rasulullah? Fada'a, lalu berdoalah Rasulullah. Fa'atahu Jibril. Ketika Rasulullah doa supaya Allah jadikan bukit Safa itu emas, tiba-tiba Jibril datang. Faqala, dan berkatalah Jibril, inna rabbaka azza wa jalla yaqra'a alaikas salam. Ya Muhammad, Allah kirim salam. Kalau orang kirim salam orang biasa tu okey lagi, ni Allah kirim salam wahai Muhammad. Jibril datang beritahu Rasulullah, Allah kirim salam. Wa yaqulu, dan Allah pesan berkata kepada kamu, in syi'ta asbaha lahum safa dhahaban. Kalau betul itu yang kamu nak, Allah akan jadikan bukit Safa itu emas. Faman kafara ba'da dzalika minhum azabtahu azaban la u'azzibuhu ahadan minal alamin. Tetapi selepas Allah dah tukarkan bukit Safa menjadi emas, kalau masih juga mereka tidak beriman kepada Allah, Allah akan azab mereka dengan azab yang pedih yang tak pernah diberikan kepada umat-umat sebelum daripada ini. Itu syaratnya. Boleh Allah sekelip mata aja, Allah kata kun fayakun. Allah kata jadi jadi emas, jadi emas. Tetapi syaratnya, kalaulah bukit Safa itu jadi emas tetapi mereka tetap juga tidak beriman kepada Allah, Allah akan turunkan azab pedih yang tak pernah diturunkan sebelum daripada ini. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa in syi'ta fatahtu lahum babat taubati war rahmah. Wahai Muhammad, engkau ada dua pilihan. Aku tukarkan bukit ini menjadi emas, kalau mereka tidak beriman, aku turunkan bala. Ataupun pilihan yang kedua, wa in syi'ta fatahtu lahum babat taubah war rahmah. Aku akan bukakan untuk umat kamu yang tidak beriman ini pintu taubat dan pintu rahmat. Kamu nak yang mana Muhammad? Nak tukar bukit Safa jadi emas ke? Ataupun nak bagi peluang mereka ini bertaubat dan semoga mereka mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala? Qala, berkatalah Rasulullah, bal babat taubah. Aku tak naklah, biarlah tak jadi bukit Safa tak jadi emas pun, biarlah mereka tidak beriman hari ini pun, tetapi yang penting Allah Subhanahu wa taala buka pintu taubat kepada mereka. Kalau mereka tidak beriman pun, sekurang-kurangnya ada yang akan lahir daripada keturunan mereka zuriat-zuriat yang soleh. Bal arju an yakhrujallahu min aslabihim mimman ya'budullaha wahdah wa la tusyriku bihi syai'a. Walaupun mereka ini tidak beriman, tetapi bukalah pintu taubat, bukalah pintu rahmatmu. Kalaulah bapa-bapa mereka ini tidak beriman, mak-mak mereka ini tidak beriman, sekurang-kurangnya keluar daripada zuriat keturunan mereka golongan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah ini apa sahaja yang boleh mendatangkan keuntungan umat kepada umatnya, baginda akan buat. Dan yang terakhir, perkongsian terakhir kita pada malam ini, nak tunjuknya cinta kasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Ini yang dirakamkan di saat-saat akhir kehidupan baginda sebelum baginda meninggalkan dunia yang fana ini. Jadi sebelum Rasulullah menghembuskan nafasnya yang terakhir, Jibril datang. Jibril duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Jibril membawa perkhabaran gembira. Lalu Rasulullah tanya, wahai Jibril, ini adalah perpisahan dengan dunia, maka berikanlah berita gembira yang diberikan kepadaku di sisi Allah.
Absyirni ya Jibril. Ya Jibril, sampaikan berita gembira kepadaku. Lalu Jibril beritahu Rasulullah SAW, ya Muhammad, semasa aku tinggalkan syurga tadi, Allah Subhanahu wa taala dah buka pintu syurganya. Malaikat-malaikat bersusun daripada syurga sampai ke dunia ini, semuanya nak menyambut ruhmu ya Muhammad. Rasulullah kata, alhamdulillah, absyirni. Alhamdulillah. Wahai Jibril, apa lagi berita gembiranya? Lalu Jibril beritahu, semasa aku tinggalkan tadi, pokok-pokok buah-buahan dalam syurga semuanya berasa seronok nak menunggu ketibaan kamu. Air-air sungai dalam syurga itu dah mengalir seronok gembira kerana nak menunggu. Burung-burung, binatang-binatang yang dalam syurga itu semua berkicauan gembira kerana nak sambut kedatangan kamu. Rasulullah sebut, alhamdulillah ya Jibril, absyirni. Wahai Jibril, apa lagi wahai Jibril? Jibril sebut lagi, ya Muhammad, engkau adalah yang pertama. Anta awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa'in yaumal qiyamah. Wahai Muhammad, engkaulah yang akan pertama dibangkitkan di kubur nanti, dan engkaulah yang pertama sekali yang akan memberi syafaat dan diberi syafaat. Lalu Rasulullah sebut, alhamdulillah ya Jibril, absyirni. Wahai Jibril, apa lagi? Jibril pun dah cerita ni, tanya lagi. Akhirnya Jibril tanya, as'aluka. Lalu Jibril tanya, wahai Muhammad, sebenarnya engkau nak tahu apa ni? Nak tahu apa sebenarnya? Tanya, aku dah beritahu pun nak tanya lagi. Sebenarnya engkau nak tahu apa ni Muhammad? Ni Rasulullah beritahu apa yang terbuku di hati baginda. Dia kata, wahai Jibril, as'aluka an ghammin wa hammi. Wahai Jibril, aku nak tanya kamu ni tentang ghammi, kerisauanku, wa hammi, dan hajatku. Man dikira'il Quran min ba'di. Apa nasib orang yang membaca Quran selepas ketiadaanku? Man li saumin syahri Ramadan min ba'di. Apa nasib orang yang berpuasa Ramadan selepas ketiadaanku nanti? Man li hajin baitillahil haram min ba'di. Apa nasib orang yang mengerjakan haji di Baitullahil Haram selepas ketiadaanku nanti? Man li ummatil musaffatu min ba'di. Apa nasib umat-umatku yang terbaik ini selepas ketiadaanku? Sekarang ini aku masih ada, aku boleh doakan mereka. Selepas aku tiada nanti, apa jaminan kepada umat-umatku? Lalu Jibril jawab berdasarkan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, absyir ya habiballah. Gembiralah wahai kekasih Allah. Fa innallaha azza wa jalla yaqul. Allah Subhanahu wa taala memberi wahyu kepadaku. Apa kata Allah? Qad haramtul jannah ala jami'il anbiya'i wal umam hatta tadkhulaha anta wa ummatuka ya Muhammad. Allah baru beri wahyu kepadaku, wahai Muhammad, qad haramtul jannah. Allah mengharamkan syurga ala jami'il anbiya'i wal umam, kepada semua nabi-nabi dan semua umat-umat yang terdahulu, hatta tadkhulaha anta, sehingga kamu wa ummatuka, dan umat kamu memasuki syurga terlebih dahulu wahai Muhammad. Sebenarnya Rasulullah nak dengar itulah, ya absyirni, apa lagi berita gembira, apa lagi? Rasulullah dengar jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala bahawa yang baik-baik di kalangan umatnya ini akan masuk syurga Allah Subhanahu wa taala, dan Allah beri jaminan jawapannya, syurga tidak akan dimasuki oleh orang lain kecuali akan dimasuki oleh Rasulullah yang pertama, dan diikuti oleh umat-umatnya yang beriman kepadanya, yang cinta kasih kepada baginda, mengikuti baginda. Kemudian apabila Jibril dah beritahu macam tu, apa kata Rasulullah? Al-an tabat nafsi. Sekarang wahai Jibril, legalah rasa diriku ini. Izan ya malikal maut fantahi ila ma umirta. Wahai malaikat maut, laksanakan tugas kamu. Jadi barulah, maknanya Rasulullah dah reda dengan kehidupan ini, dah reda dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan baginda boleh meninggalkan dunia ini untuk pergi ke hadrat Allah Subhanahu wa taala di dalam keadaan tenang, kerana telah diberi jaminan umat baginda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala
umat baginda yang kasih cinta kepada baginda ini diberi jaminan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kitalah termasuk di kalangan mereka itu yang mendapat jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang pentingnya maknanya nak tunjukkan cinta kita, kasih kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lain dan tidak bukan ialah dengan mematuhi segala ajaran yang dibawa oleh baginda, ikut segala sunnah baginda, dan semoga kita termasuk di kalangan mereka yang Rasulullah sebut semua kamu akan masuk syurga. Siapakah itu ya Rasulullah? Man ata'ani dakhalal jannah. Sesiapa yang mentaati ajaranku, mereka itu akan masuk syurga. Wa man asani faqad aba. Dan sesungguhnya mereka yang enggan melaksanakan perintah-perintah agama yang aku bawa, mereka ini enggan untuk memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala. Semoga ada manfaat daripada sedikit perkongsian. Jadi insya-Allah pada minggu depan kita akan mula nak tengok. Dah tahu dah kenapa kita wajib mencintai Rasul, sebagai tanda syukur kita kepada Allah dilahirkan sebagai umat Nabi Muhammad. Kita wajib mencintai Rasul kerana Rasulullah SAW yang tidak memerlukan apa-apa kepada kita sangat mencintai kita. Dan kenapa kita wajib mencintai Rasul? Kerana Rasulullah ini insan yang sangat istimewa, Habibullah, kekasih Allah. Dan kenapa kita wajib mencintai Rasul? Jasa Rasulullah tak terkira banyaknya kepada kita. Dan kenapa kita wajib mengasihi Rasul? Sebab kita sangat-sangat memerlukan baginda, terutamanya apabila kita dah berada di alam-alam yang seterusnya nanti. Langkah kita yang seterusnya, macam mana kita nak tunjukkan cinta kasih kita kepada baginda. InsyaAllah berbaki dalam Rabiul Awal yang ada ini untuk kita merungkai persoalan macam mana kita nak tunjuk cinta kasih kita kepada baginda. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah kami untuk kami mengingatimu, bantulah kami untuk kami mensyukuri nikmat-Mu, bantulah kami untuk kami memperelok, memperbaiki amal ibadah kepadamu. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya wa alsinatana minal kazib wa a'yunana minal khiyanah. Innaka ta'lam kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Ya Allah, bersihkanlah hati kami daripada nifak, kepura-puraan. Bersihkanlah amalan kami daripada riya, menunjuk-nunjuk. Bersihkanlah lidah kami daripada pendustaan. Bersihkanlah mata kami daripada pengkhianatan. Sesungguhnya Engkau mengetahui pengkhianatan mata. Engkau mengetahui apa-apa yang tersemat di dalam dada. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Ya Allah, kepada Engkau kami berserah, kepada Engkau kami bertaubat, kepada Engkau kami akan kembali. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.